Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan satu maklumat sulit yang cukup kontroversi. Untuk makluman pakcik-makcik Oto Arung, Abah Muhyiddin adalah perompak trilion A dalam Malaysia. Atas nama Allah yang Maha Kuasa, atas nama Suara Sakti Keramat Rakyat, di hari Jumaat yang penuh barakah ini, sudah tiba masanya untuk kita membongkarkan habis-habisan kejahatan, kezaliman dan pembohongan maha dahsyat yang dibuat oleh Abah berpuluh-puluh tahun dalam sejarah politik Malaysia untuk memperkayakan dirinya menjadi trilion A perompak hari ini. Untuk makluman pakcik-makcik Oto Arung dan lebih 32 juta rakyat Malaysia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramai orang sangka Abah Muhyiddin itu bersama 7 keturunannya adalah billionaire perompak. Tetapi saya ingin betulkan fakta ini. Hakikat dan realitinya, Abah Muhyiddin adalah mafia perompak trilion A yang berpuluh-puluh tahun sangat licik, sangat hebat merompak harta rakyat dan harta negara dalam Malaysia. Perbuatan keji, terkutuk dan hina ini dilakukan oleh Abah Muhyiddin di hadapan Allah, di hadapan malaikat Allah, untuk jadi kaya raya trilion A dalam sejarah politik dunia. Persoalannya, macam mana Abah perompak ini boleh mencapai level trilion A di dalam Malaysia? Mari saya pendekkan cerita pakcik-makcik Oto Arung. Abah Muhyiddin jadi trilion A perompak dalam Malaysia melalui kerja-kerja merompak tanah di dalam Malaysia. Ramai orang tak tahu, sewaktu Abah jadi menteri besar di salah sebuah negeri tanah Melayu di Selatan Malaya, ketika itu Abah masih muda jadi menteri besar, sudah berani merompak tanah-tanah orang dalam Malaysia. Macam mana Abah merompak tanah-tanah orang? Berdasarkan secret information, berdasarkan rahsia sulit, berdasarkan intelligent information yang bocor, sewaktu Abah jadi menteri besar, dia telah menggunakan jawatannya untuk mengugut syarikat-syarikat besar, tauke-tauke besar yang mempunyai tanah yang luas. Abah minta syarikat dan tauke tersebut untuk mempunyai pegangan saham dan equity 70% bagi salah satu projek pembangunan di atas tanah yang sangat luas. Maka setelah Abah jadi menteri besar, tanpa rasa malu, Abah merompak tanah
orang lain. Bukan itu sahaja, Abah juga bersama keluarganya merompak tanah orang Melayu, tanah orang Felda, tanah orang asli, tanah negara. Untuk jadi kaya raya trilion A, bagi Abah, dia wajib merompak tanah. Selain itu juga, liciknya Abah ini merompak dan mencuri duit rakyat adalah dengan cara modus operandi jenayah scam duit rakyat di seluruh bank negara Malaysia. Hari ini Datuk Roy, orang kanan, orang kuat Abah, ditangkap semula oleh SPRM dan mahkamah selama 4 hari kerana kantoi melakukan jenayah scam 2 juta ringgit duit rakyat dalam Malaysia. Malah paling mengejutkan, paling seram, paling dahsyat, Datuk Roy bersekongkol dengan seorang anak menantu ahli politik senior dalam Malaysia. Siapakah punya menantu? Menantu kaulah, Abah. Maka secara eksklusif saya ingin bocorkan satu maklumat. Abah adalah antara mafia penjenayah bersama konco-konconya. Sudah lama buat kerja kotor ini, scam duit rakyat di semua bank-bank negara Malaysia. Sebab itu kalau anda perasan, sejak 5 tahun akhir-akhir ini, sejak Abah pegang portfolio menteri penuh dalam Kementerian Home Ministry, tiba-tiba berpuluh-puluh bilion ringgit duit rakyat hilang lesap, dicuri oleh skamer setiap saat, setiap minit, setiap jam, setiap hari. Sekelip mata. Ini kerja siapa? Marilah saya kantoikan. Ini kerja Abah perompak, pakcik-makcik otok arung. Kebenaran adalah tetap kebenaran dan kebenaran ini memang sangat-sangat seram dan mengerikan. Di samping itu juga, aset kekayaan trilion-trilion ringgit milik Abah perompak ini adalah hasil daripada penubuhan beratus-ratus syarikat atas namanya, atas nama anak sulungnya dan atas nama anak perempuannya. This is the latest special report. Abah bersama anak-anaknya mempunyai pegangan saham dan ekuiti kepentingan hampir 200 syarikat di dalam negara dan luar negara. Untuk apa Abah tubuhkan semua syarikat-syarikat ini bersama anak-anaknya? Untuk menyembunyikan aset kekayaannya trilion-trilion ringgit yang dia rompak dalam Malaysia. Cuci secara haram, pam duit untuk buka syarikat-syarikat perniagaan supaya tidak kantoi Abah dengan anak-anaknya merompak dalam Malaysia. So, Abah sememangnya maha kaya hasil merompak duit kita dan duit negara kita. Abah menggunakan nama anak lelakinya dan nama anak perempuannya serta namanya sendiri. Buka syarikat-syarikat yang sangat banyak dan sembunyikan duit rompakan haram dalam syarikat-syarikat perniagaan tersebut. Seterusnya, macam mana Abah boleh jadi trilion A perompak adalah dengan kerja merompak projek-projek rakyat setiap hari selama berpuluh-puluh tahun. Abah terlibat dalam karier politiknya. Abah ni tidak ada sumbangan.
daripada dia jadi menteri besar sampai jadi Perdana Menteri. Abah perompak ni dari zaman muda dia sampai zaman tua dia mencecah umur 76 tahun hari ini, kerja Abah adalah merompak projek rakyat. Bilion-bilion ringgit, berpuluh-puluh bilion ringgit, ratusan bilion ringgit. So tidak hairanlah Abah mencapai level trilion A perompak dalam sejarah politik dunia. Seorang ahli politik memang tak boleh kaya raya kalau tak merompak projek rakyat setiap hari, Pak Cik Mak Cik Otok Arum. Inilah kerja asasi Abah. Ketagih dan sangat ketagih merompak projek-projek rakyat untuk memperkayakan dirinya dan keluarganya. Abah angkut semua ahli keluarganya, keluarga birasnya, keluarga menantunya, semua direkrut untuk merompak projek-projek rakyat. Contohnya, 7 pendakwaan jenayah kes rompakan ke atas Abah. Dulu Abah kebal merompak projek rakyat hari-hari. Sekarang dah tak kebal. Selepas Abah tumbang PRU 15, Abah bersama keluarganya kantoi merompak duit rakyat, projek rakyat, projek jana wibawa 7 bilion ringgit. Duit itu dimasukkan ke dalam akaun bank Parti Bunga Raya Perompak untuk dicuci secara haram supaya rakyat tak tahu Abah ni merompak projek rakyat. Lebih 430 juta ringgit Abah ditelancangkan, dibogelkan. Mencuri dengan cara minta duit komisen rasuah daripada tauke-tauke kroninya. Abah takkan rompak projek 1 juta ringgit. Abah hanya akan rompak projek bilion, puluhan bilion ringgit dan ratusan bilion ringgit. Maka Abah jadi trilion A perompak Pak Cik Mak Cik Otok Arum bersama 7 keturunannya. Selain itu juga, ramai orang tak tahu duit trilion-trilion ringgit yang dirompak oleh Abah ini, harta kekayaan haram ini disimpan di bank-bank offshore luar negara yang berpangkalan di negara Singapura dengan menggunakan namanya dan nama anak sulungnya. Ini adalah modus operandi jenayah black money, jenayah pengubahan wang haram, jenayah rompakan. Abah ni bukan keturunan orang kaya. Dia mengaku sebagai anak ulama, tetapi dia sendiri melanggar hukum-hukum Allah, melawan kuasa Allah. Abah sapu bersih berpuluh-puluh tahun duit rakyat, harta negara trilion-trilion ringgit. Kemudian disembunyikan harta ini di bank-bank luar negara. Dari mana Abah belajar perkara ini untuk merompak dan simpan duit rompakan di bank-bank offshore luar negara? Tidak lain tidak bukan Abah belajar daripada atuk tok gurunya. Maka pendedahan eksklusif ini perlu diketahui oleh rakyat. Memang Abah perompak ini sangat-sangat jahat, sangat-sangat maha zalim, sangat-sangat gila. Dia rompak duit rakyat, duit negara Malaysia, trilion-trilion ringgit, dan disimpan di bank-bank luar negara supaya tidak ada satu orang pun rakyat tahu Abah merompak trilion-trilion ringgit. Kalau Abah simpan trilion ringgit dalam bank tempatan Malaysia, kantoilah Pak Cik Mak Cik Otok Arum. Oleh hal demikian, Abah Muhyiddin tak pernah isytiharkan harta bersama anak-anaknya kepada pihak SPRM, kepada kerajaan Malaysia sampai sekarang. Sebab harta haram Abah di luar negara adalah trilion-trilion ringgit. Akhir sekali, Abah kantoi merompak ratusan bilion ringgit di musim total lockdown, di musim COVID, di musim darurat depan anggung, depan raja-raja.
Ini kali pertama saya bongkarkan. Tok guru Abah sendiri, iaitu atuk kesayangan Abah, tanya dekat parlimen, pergi mana hilang duit rakyat 600 bilion ringgit. Ini atuk sendiri tanya. Abah tak boleh jawab sampai sekarang. Abah sewaktu total lockdown musim COVID, dia keluarkan duit rakyat, duit negara lebih 600 bilion ringgit untuk pakej rangsangan ekonomi. Dan di sinilah Abah paling banyak merompak sewaktu dia jadi PM. Pak Cik Makcik Oto Arong. Bayangkan, musim COVID, Abah bunuh rakyat secara halus. Musim total lockdown, Abah tak suruh rakyat bekerja cari duit. Abah suruh rakyat berkurung di musim darurat bertahun-tahun, berbulan-bulan. Tetapi Abah kaya semakin kaya raya, merompak di musim total lockdown, musim darurat. Belanjawan lebih 600 bilion ringgit tidak dibentangkan di parlimen sebab Abah memang sapu bersih bersama Parti Bunga Raya, Parti Perikatan Perompak, depan agung, depan raja-raja. Akhirnya, apabila perkara ini kantoi, Agung pecat Abah sebagai PM ke-8. Dan ketika itu Agung sudah sangat murka dan serik kena tipu oleh Abah. Kerana rupa-rupanya Abah jadi PM ke-8 musim total lockdown, musim darurat adalah untuk merompak ratusan bilion ringgit duit rakyat. So inilah cara shortcut Abah jadi trilion A, mafia perompak dalam sejarah politik dunia. Memang sangat hebat, sangat licik. Abah tikam belakang Agung dan raja-raja, merompak sampai licin ratusan bilion ringgit. Bertitik tolak daripada pendedahan yang cukup panas ini, yang cukup seram dan mengerikan ini. Saya tahu berpuluh-puluh juta rakyat sangat marah, sangat benci dengan Abah perompak ini yang kantoi jadi trilion A, mafia perompak yang baru dalam sejarah politik Malaysia. Kebenaran adalah tetap kebenaran. Pendedahan oleh Jufazli Syaman ini akan terus menggoncang percaturan kuasa Malaysia dan percaturan kuasa dunia untuk tahun 2023. Abah sangat-sangat gila merompak sampai licin di Putrajaya untuk jadi trilion A, Pak Cik Makcik Oto Arong. Rakyat dibiarkan miskin, negara bertambah hutangnya. Sebab tujuan Abah merompak trilion-trilion ringgit ini adalah untuk menghancurkan raja-raja Islam. Sebab raja-raja Islam memang tak percaya dengan Abah untuk jadi PM ke-10, jadi PM ke-11. Abah dengan konco-konconya bersama keluarganya merompak trilion-trilion ringgit ini adalah untuk menambah hutang negara, untuk menghancurkan negara, supaya negara ini boleh dijual dan dilelong kedaulatannya. Abah ini adalah pengkhianat petualang, puppet politik iblis, syaitan dajjal di dunia akhir zaman. Abah gila dengan kemasyhuran dunia, Abah sembah dunia, Abah sembah duit trilion-trilion ringgit sebab ialah anak didik iblis, syaitan dan dajjal laknatullah, Pak Cik Makcik Oto Arong. Nak hancurkan negara Islam Malaysia, nak hancurkan raja-raja Islam, inilah caranya. Abah merompak sampai licin. Sebagai kesimpulan, untuk hari Jumaat yang penuh barakah, saya suka ingin menyampaikan satu amaran keras daripada Allah di hadapan Abah yang menonton video panas ini. Abah, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dalam Al-Quran. Nabi Muhammad bersumpah sebagai Rasul terakhir. Pemimpin Islam yang merompak dan mencuri harta rakyat, harta negaranya, pasti dan pasti hancur di dunia dan akhirat. Hari ini Abah sudah hilang kekebalan undang-undang di dunia. Abah sakit kepala tak tahu macam mana nak gulingkan kuasa kerajaan agung. Abah sakit kepala tak tahu macam mana nak gulingkan kerajaan Anwar, kerajaan rakyat. Penjara neraka dunia, penjara neraka Jahannam Allah adalah tempat terakhir untuk Abah. Ittaqullah Abah, bertaubatlah.
dan kembalilah ke pangkal jalan, pulangkan balik semua duit-duit rompakan yang Abah sapu bersih trilion-trilion ringgit di Putrajaya. Abah, Allah Maha Kuasa. Duit, harta, pangkat, iblis, syaitan, dajjal tak ada kuasa di dunia ini. Checkmate and kantoi habis. Abah Muhyiddin yang jadi mafia trilion perompak yang sengaja memiskinkan rakyat dan memundurkan negara hari ini. Game is over, Abah. Penjara Kajang, penjara Sungai Buloh, penjara neraka Jahanam, Allah kirim salam rindu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekian. Terima kasih.